This call is now being recorded. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع ولعن الملائكة المقربين وخلصنا من الذنوب وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أبصار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا عقدة من لساننا. قال الشيخ تعالى نفعنا به في الدارين. Sekian. Dan demikian lagi halal menyentuh dan menanggung dinar atau dirham yang di surat umpamu samadiyah dan segala kitab fiqh yang tersebut di dalamnya ayat Quran. Kerana dalil dan doa. Kerana tiada dikosat tiada dikosat yang demikian itu dirasa. Maka kerana inilah harus merubah harus merubah jidar atau memakai kain yang tersurat Quran. Dan demikian lagi halal maknanya harus menyentuh dan menanggung dinar, duit dinar zaman dulu yang buat daripada emas, dinar tu emas, atau dirham ini daripada itu duit perak yang di surat umpamu samadiyah, yakni surah itu apa dia samadiyah, qul huwallahu ahad. Ditulis surah qul huwallahu itulah. Jadi katanya halal yakni harus menyentuh dan menanggung dinar atau dirham. Tapi tak mesti dinar atau dirham lah. Apa-apa saja yang dituliskan ayat Quran tetapi tidak dikosat dengan dia akan dirasa. Tidak dikosak dengan dia akan dirasa untuk nak buat belajar tu tidak. Dia tulis pada duit dinar pada zaman dulu, duit silim. Dinar atau dirham, lepas tu ada lukisan Qul Huwallah ke ataunya mana-mana ayat. Maka boleh kita nak menanggung, menyentuh. Dan segala kitab fiqh, kitab fiqh macam kitab kita ni lah, yang tersebut di dalamnya dalam kitab fiqh beberapa ayat Quran. Ada sebut jugalah ayat Quran tu dalam kitab fiqh kerana dalil. Mana sebut tu untuk nak jadi dalil bagi masalah fiqh. Disebutkan ayat Quran di dalam kitab fiqh tu supaya jadi dalil bagi masalah-masalah lah. Masalah fiqh
Seperti sebut dalam bab wuduk tu, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Jadi ada disebutkan ayat bagi satu-satu masalah sebagai jadi dalil. Maka kitab fiqh, kitab lain daripada fiqh sekalipun, walaupun kitab nahwu saraf sekalipun, mana-mana kitab lah sekiranya kalau ada disebutkan ayat Quran di dalamnya untuk nak jadi dalil, maka boleh kita nak menyentuh dan kita menanggungkan kitab itu. Kerana jadi dalil, jadi disebut ditulis dalam kitab fiqh atau kitab yang bukan fiqh pun sama, disebutkan ayat Quran tu kerana dalil dan doa. Betulkan kita. Kerana dalil dan doa. Seperti kitab kitab azkar, masalan, ada sebut juga, banyak juga ayat Quran disebut di sana. Kitab Riyadhus Salihin, ada sebut. Semualah kitab-kitab tu biasanya ada tulis, ada sebut ayat-ayat Quran. Tapi disebut tu sebagai dalil atau sebagai doa. Maka kembali kepada semua, halal menyentuh dan menanggung dirham dan dinar yang dituliskan umpama surah Qul Huwallah padanya, ataunya kitab-kitab fiqh tu boleh kita menyentuh dan menanggung kerana tiada dikosat demikian itu ayat-ayat Quran atas Samadiyah tadi, kerana tiada dikosat. Orang tulis tu pengarang tulis, artinya dilukiskan surah Qul Huwallah pada dinar dan dirham tu, bukan tidak qasad dirasah, tidak. Kalau qasad dirasah tu pada hukum mishaf. Maklum daripada dulu tu kalau qasad mishaf, maka qasad dirasah, maka jadi pada maknanya mishaf, tak boleh menyentuh, tak boleh menanggung sekiranya kalau dia tu berhadas. Adapun ditulis pada dinar, pada dirham, ayat-ayat Quran atau dalam kitab fiqh dan sebagainya, itu tidak qasad dirasah untuk nak jadi dalil saja. Maka kerana inilah kerana tiada dikosat dengan demikian itu dirasah. Kerana inilah, kerana tiada qasad dirasah, pendek sikit. Kerana inilah, kerana tiada qasad dirasah, dia tulis tu bukan qasad nak buat belajar. Harus merubuhkan, merubuh jidar, yakni dinding atau pagar, lebih kurang itulah. Harus merubuhkan, meruntuhkan, merubuhkan jidar. Yang jidar mana, yang jidar yang ada tulis ayat-ayat Quran. Dinding rumah ke, dinding mana-mana sekalipun, sekiranya kalau ada dituliskan ayat Quran tu, tetapi tulis dia tu bukan nak dirasah, untuk nak perhiaskan, maka tak mengapalah kalau nak merubuhkan. Atau memakai kain yang tersurat Quran, pakaikan kain, pakaikan baju, yang mana kat baju tu ada tulis ayat-ayat Quran. Ada tulis ayat-ayat Quran, tetapi di surat ditulis ayat Quran tu bukan tujuan berdirasah, untuk dirasah. Hanya jadi perhiasan. Maka tak mengapa kalau tidak ada, kalau berhadas sekalipun boleh nak pakai baju itu. Jadi pendek katanya kembali pada asal tu lah, qasad dirasah ke tidak. Kalau tak qasad dirasah, qasad tabarruk, qasad ambil berkat, qasad menghiasi, qasad jadi azimat, maka semuanya bukan qasad dirasah, tidak jadi hukum mishaf. Yang mana haram menyentuh dan menanggung tu yang dipanggil kata mishaf. Kalau bukan mishaf, tak mengapa walaupun ditulis ayat Quran sekalipun. Dan harus pula menghafuzkan yang disurat di dalam mangkuk.
dengan air dan diminum akan airnya. Dan harus pula menghapuskan yang disurat. Mana ayat-ayat yang disurat. Surat di mana? Surat di dalam mangkuk. Surat kat mangkuk. Disurat tu dengan air. Dan diminum. Dia ada satu jenis perubatan. Jenis adalah dalam buku-buku hikmat tu banyak ada sebut. Dia tulis ayat Quran di mangkuk. Mangkuk biasanya jenak mangkuk yang putih. Yang mengikut pernah baca tu nak mangkuknya mangkuk yang putih, tidak ada bunga-bunga, tidak ada lukisan. Mangkuk macam mangkuk sup tu lah. Tapi besarlah. Ia nak warna putih, lepas tu disuruh tuliskan dengan air mawar. Lepas tu tulis kat tepi dia, sebelah dalam. Tulis ayat Quran kat tepi dia. Kemudian kita tuangkan air untuk nak hapuskan tulisan kat tepi. Lepas tu minumkan air. Maka itu harus. Tu maksud katanya menghapuskan yang disurat. Ini ayat-ayat Quran yang disurat di dalam mangkuk. Dengan air. Disurat tu dengan air dan diminum. Artinya dihapus tu dengan air, lepas tu minum. Air tu dah. Dia tulis kat tepi mangkuk tu, keliling tu, tulis ayat. Lepas tu dia tuangkan air, maka tulisan tu dah jadi sekali dengan air. Bersedaging dengan air, maka minum. Maka tak mengapa. Tetapi tiada harus apa dah? Menelan. Betulkan kita. Tetapi tiada harus menelan kertas yang tersurat atasnya, atas kertas tu Quran atau nama Allah. Ini tak boleh. Tetapi tiada harus. Kalau air saja tadi tu boleh. Tapi kalau kita tulis ayat Quran, artinya kita tulis nama Allah pada suatu kertas. Lepas tu kita telan. Kita makan, kita telankan kertas itu. Padahalnya kertas itu ditulis nama Allah, artinya tulis ayat Quran. Itu haram kita telan, haram kita makan. Sebabnya kerana lazim daripada tersebut menelan. Kerana lazim, kerana mesti apabila kita menelan tu dengan barang yang apa dia? Kerana lazim daripada bersentuh, kerana lazim daripada bersentuh dengan barang yang di dalam perutnya. Barang tu mana najis-najis yang ada kat dalam perut seorang. Jadi kertas yang kita tulis ayat Quran, kertas yang kita tulis nama Allah, tak boleh kita telankan. Sebab apabila kita telan tu masuk dalam perut tu ada najis, ada najis. Maka akan bersentuh dengan najis. Ayat Quran akan jadi bersentuh. Ayat Quran yang ada kat kertas yang kita telan tu akan jadi bersentuh dengan najis yang ada di dalam perut. Sebab itulah dia haram. Sebab tu kalau dia nak nak minum ayat Quran tu buat cara tadilah. Buat tulis kat mangkuk ke masalan, tulis dengan air, lepas tu hapuskan, lepas tu minum. Tapi kalau nak setengah tu ada katanya nak bagi terang hatinya, makan, tak boleh lah. Sebab tu kalau orang tanya bolehkah tidak kita nak makan Quran tu,
Contohnya begini, apa tu kita nak ambil satu helai, tu kita koyok, lepas tu nak makan. Maka itu haram. Sebab apabila kita telan tu masuk dalam perut tu akan bersentuh dengan najis ke dalam perut. Itu tak boleh. Bersalahan jika ia makan makanan yang tersurat Quran. Tiada mengapanya kerana hilang rupa hurufnya. Bersalahan jika ia seorang makan makanan yang tersurat Quran. Ini tiada mengapa. Ini lain pula. Macam apa dia kek hari jadi tu. Dia tulis ayat Quran, dia letak tu artinya apa-apa saja roti ke masalah, lepas tu dia tulis ayat Quran tu. Dia tulis ayat Quran. Lepas tu kita makan. Maka apabila kita makan tu tulisan huruf tu dah hilang. Tulisan huruf tu dah hilang. Tulisan huruf Quran tu dah hilang. Contohnya adalah perhiasan makanan sekarang tu macam-macam tu, setengah tu kek hari jadi tu dia ada tulis, ada buat rupa-rupanya. Contohnya kalau dia tulis ayat Quran ke, tulis Bismillahirrahmanirrahim di atas muka dia ni, maka nak makan boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Sebab ketika kita makan tu rupa bentukan huruf Quran tu dah hilang. Sebab apabila kita mamuh memanglah dah habis bentukan huruf Quran tu, dah habis. Sebab tu boleh nak makan. Jadi ketika dia turun kat perut tu, maknanya dah tidak ada huruf Quran. Kerana hilang rupa hurufnya, huruf Quran dahulu, yakni sebelum daripada bersentuh dengan najis yang di dalam perut. Begitu. Sebab tu kalau nasi ke masalah, apa tu yang atas tu dia tulis dengan sos masalah, buat bismillah ke masalah, nasi goreng apa dia yang selimut dengan telur tu, nasi goreng Pattaya masalah, dia selimut dengan telur kan. Lepas tu biasanya dia letak sos di atas. Di atas. Lepas tu kalau dia tulis bismillah ke surah qul huwallah ke, yang guna sos tomato maka boleh nak makan. Sebab apabila kita makan tu bentuk huruf Quran tu dah habis. Maka tak mengapalah sebelum pada nak sampai ke perut tu dah tak jadi tulisan Quran. Dan haram menyentuh Quran dengan anggota yang kena najis, atau menyentuh Quran atau nama Allah dengan najis atau mutanajis. Ini masalahnya haram menyentuh Quran dengan anggota yang kena najis. Ini walaupun dia tidak berhadas sekalipun. Kalau berhadas 2 kali haram. Dan haram menyentuh Quran, menyentuh atau menanggunglah. Sebab menanggung lebih kuat daripada menyentuh lagi. Menanggung lebih kuat daripada menyentuh lagi. Menyentuh dengan anggota badan kita yang kena najis. Maksudnya kalau tangan kita ada najis, nak walaupun kita ada wuduk sekalipun, maka tak boleh kita pegang Quran. Tak boleh kita pegang Quran dengan tangan. Kalau ada kat kaki tak mengapalah. Najis kat kaki kita pegang dengan tangan, itu tak mengapalah kalau kita ada wuduk. Dengan maknanya kalau tangan kita tu terkena najis, maka tak dapat tidak kena basuh. Jadi maknanya kalau kita berhadas, lagi pulaknya tangan tu ada najis, 2 kali haram.
Satunya berdosa sebab tangan tu kena najis, menanggung, menyentuh. Yang keduanya berdosa sebab dia berhadas. Begitu. Tapi kalau dia tidak berhadas dalam keadaan suci, ada wuduk, maka haram sebab menyentuh dengan tangan yang kena najis. Itulah zahir. Dan haram menyentuh Quran dengan anggota yang kena najis. Satu. Atau menyurat. Menyurat Quran atau nama Allah dengan najis. Dengan benda yang najis. Dengan dakwat yang najis. Contohnya dia tulis dengan darah masalah. Dia darah tu dia tulis jadi ayat Quran, tulis nama Allah. Maka itu tak boleh lah. Ataunya dengan dakwat yang masuk najis. Biasanya ya ada setengah dakwat tu dia dalam botol. Masa dulu tu dia botol macam ni. Lepas tu dia bukakan tudung, dalam ni dakwat lah. Apabila dia nak tulis tu dia celup. Celup dia tulis. Macam kat kat di masjid negeri itu ada tempat cetakan, tempat tulisan Quran. Belum pada tu dia celup. Maka dakwat ni sekiranya kalau masuk najis. Jadi dakwat tu dakwat mutanajis, maka haram. Haram menuliskan nama Allah dan ayat Quran dengan benda yang najis atau dengan umpama dakwat yang masuk najis. Sahih. Dan demikian lagi menjejak haram juga. Dan demikian lagi haram menjejak pijak atau melangkah suatu melangkah suatu yang tersurat nama yang muazzam, nama Allah lah. Nama Nabi, nama Allah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pijak langkah semata-mata tu haram. Tapi kalau qasad menghinakan, kufur. Dia pijak, dia melangkah, qasad menghinakan. Maka itu kufur. Kalau tidak qasad semata-mata pijak dan melangkah, itu tidak kufur, hanya haram. Itu maknanya haram menjejak atau melangkah yang tersuatu. Kertas ke, apakah lagi sebuah Quran tu. Kertas ke, kain ke, artinya duit dirham yang tadi ke. Walaupun boleh nak menanggung tu, boleh kan. Kalau kita tulis tu tak ada qasad nak dirasah sekalipun, tapi ada ayat Quran. Tapi ada ayat Quran. Ini masalah bukan masalah berhadas ke tidak berhadasnya ni. Masalah lain pula. Ni tersangkut dengan kehormatan Quran. Jadi apa-apa benda sekalipun sekiranya ada di situ tu ada tulis ayat Quran. Seperti kitab-kitab fiqh kita, kitab buyah kita ni memang ada ayat Quran. Ada hadis, ada tulis nama Nabi, ada tulis nama Allah. Tu panggil nama yang muazzam, nama Allah, nama Nabi. Nama Nabi Isa, Musa, apa semua. Maka haram menjejak dan melangkah dan sebagainya. Tak mesti pijak dan melangkah lah. Duduk di atasnya pun tak boleh. Duduk di atasnya pun tak boleh juga. Diharamkan juga. Kalau qasad menghina, jadi kufur. Ini tak kiralah dia tulis tu qasad nak tabarruk ke, atau qasad nak dirasah ke, qasad nak jadi azimat ke, walaupun mana-mana qasad sekalipun. Sekiranya katanya di situ ada tulisan ayat Quran, di situ ada tulisan nama-nama Allah. Maka
itu tak boleh lah. Nak bijak, nak melangkah tu, duduk di atasnya pun tak boleh. Maka sekiranya walaupun satu ayat ditulis seperti kitab-kitab masalan, dalam sebuah kitab tu ada satu saja ayat Quran. Artinya mana-mana kitab tu buku-buku cerita biasanya, tetapi di depan tu pengarang dia tulis bismillah atau tulis alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wassalam. Maka itu tak boleh kan? Sebab ada tulis. Sekiranya kalau buku yang biasa yang tidak ada sebut nama Allah, tidak sebut nama Nabi, tidak ada tulisan bismillah apa semua, itu tak mengapalah. Macam buku-buku biasa yang tidak ada langsung dalamnya nama-nama Allah tu maka tak mengapa. Nama Allah, nama Nabi pun tidak ada, maka itu boleh. Tapi untuk nak hormat pun jangan juga. Tapi haram tu tidaklah. Tapi kalau ada walaupun satu kalimah saja, itu dah tak boleh. Dan haram pula menjadi yang tersurat atasnya Quran, mata benda, tanda bagi kitab atau Quran. Dan haram pula menjadikan yang tersurat atasnya Quran. Jadi apa? Tanda bagi kitab atau Quran. Biasanya gini, tempat kita belajar ni, contohnya kitab Buriah ni, kita belajar tu ada letak ke? Tidak. Kurtas-kurtas apa kat celah untuk nak tanda kita belajar dekat kat muka surat mana. Contohnya dia buat begini. Dia buat begini, lepas tu dia letak sini. Dia letak sini. Lepas tu contohnya inilah, contohnya kertas ni ada tulis ayat Quran, artinya ada tulis nama Allah. Lepas tu apabila dia belajar kitab tu, dia letak. Letak begini. Lain-lain kali nak buka, tahulah. Kita belajar sekarang sampai muka ni, balik ikut yang ada kertas. Penanda dia. Maka itu tak boleh. Kalau nak buat penanda pun, jangan ada tulis ayat Quran, jangan ada tulis nama Allah. Biasanya kalau waktu belajar Quran tu dia panggil apa yang dia buat macam telunjuk. Dia buat macam ni. Buat macam ni. Lepas tu ketika dia belajar, dia tunjuk dengan benda ni ayat Quran. Ketika nak baca Quran tu, biasanya orang dulu tu ada benda ni. Dia guna benda ni, dia tunjuk kat dia nak baca. Maka apabila sudah dia baca, dia simpan dalam Quran. Sudah simpan dalam Quran, dia tutup. Esok dia buka mengikut yang telunjuk tu ada. Maka itu sekiranya kalau ada ayat Quran atau nama Allah, tak boleh kita guna jadi penanda tu, tak boleh. Itu maksudnya. Dan itu maksud katanya, dan haram pula menjadi yang tersurat atasnya, menjadikan yang ini benda kertas masalan atau kayu masalan. Kayu tu kayu nipis-nipis, kayu nipis-nipis, apa tu dia tulis atas kayu tu tulis ayat Quran. Atau kertas tu dia tulis ayat Quran. Tulis bismillah masalan. Kerana bismillah tu pun kalau dalam surah An-Naml itu satu ayat daripada ayat Quran juga. Maka nak gunakan kertas itu, gunakan kayu itu
sebagai penanda bagi kitab buriah ke kitab mana ikutlah, atau Quran yakni mishaf. Itu tak boleh. Kalau nak tanda tu boleh, tapi jangan besar sangat. Lagi pulanya jangan ada tulisan-tulisan ayat Quran. Cari yang kosong. Inilah yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar pada Tuffah. Inilah haram menjadikan yang tersurat atasnya Quran tanda bagi kitab atau Quran tu, yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar pada Tuffah dalam kitab Tuffah dia. Khilaf, yakni bersalahan bagi barang yang diiktimad oleh Syekh Ramli, tiada haram, apa diisi Ramlinya, tiada haram menjadikan kertas yang disurat umpama bismillah akan wiqayah bagi kuras kitab. Ya, nak tunjuk kuras. Ini kitab buriah yang tabak dulu punya. Maka dia kuras. Ni satu kuras. Dia kitab kuras. Ni dia biasanya satu kuras tu ada 8 helai. Yang ni 8. Ada kalau yang lama laginya 4 saja. 4 helai saja. Lepas tu macam jadi kertas ni kertas yang ada tulis ayat Quran. Maka kita belajar tu, apabila kita belajar kitab buriah ni masalan yang jenis berkuras, maka nak tahu sekat mana kita letak begini. Letak begini. Letaknya begini. Senanglah kita nak buka tu. Jadi penanda. Maka maka dia katanya di Imam Ramli tidak haram. Artinya dia buat macam ni. Biasanya kuras tu, biasanya kitab kuras, biasanya kalau kita nak belajar tu kita tak bawa sebuah. Lepas tu dia buat macam ni. Ambil satu kuras, letak begini. Letak begini. Letak begini. Ini masuk. Dia pegang begini lah. Pegang begini. Itulah. Katanya sekiranya kat kertas tadi ada tulisan ayat Quran, kalau mengikut Ibn Hajar dah tak boleh tu. Buat penanda buat apa tu tak boleh, tapi diisi Syekh Ramli katanya boleh. Tapi itulah apabila ada yang kata harus, yang kata haram, sebabnya kita ambil beringatlah, kita ambil ihtiyat, kita mengikut orang katanya haram terlebih selamat. Mengikut orang yang kata haram itu terlebih selamat kita. Terlebih selamat, terlebih ihtiyat. Dan tiada haram membaca Quran dengan mulut yang ada najis. Dan tiada haram membaca Quran dengan mulut. Memanglah nak baca dengan mulut lah.
tapi mulut yang ada najis. Jadi dalam mulut dia tu ada najis. Contohnya apa dia? Waktu berdarah gusi. Waktu dia berdarah gusi, apabila berdarah tu, darah tu memanglah haram itu apa dia? Najis kan. Maka kalau kita nak baca tu boleh. Nak baca Quran padahal mulut kita tu berdarah, najis ada kat mulut. Dan setengah katanya kalau najis mughallazah sekalipun maka tak mengapa. Setengah katanya begitu. Atau dengan najis yang dimaaf daripadanya. Memanglah najis yang tak dimaaf atau najis yang dimaaf, maka tak mengapa. Jadi maknanya tak mesti kita berkumur dulu ke, tapi kalau berkumur bersih tu lebih aula lah. Lebih aula lah, sunat lah kita berkumur bersihkan sekiranya kalau tengah-tengah kita duk baca Quran tu, tengah-tengah kita duk baca Quran tu tiba-tibanya keluar darah kat gigi, kat gusi ke masalan, waktu sakit gigi tu ada berdarah, ada menanuh masalan, maka bercampur dengan alium, maka sekiranya jadi najis atau jadi mutanajis dalam mulut tu, maka tak mengapa kita nak baca Quran. Tengah-tengah kita duk baca Quran tu, berdarah gigi, berdarah gusi masalan, maka kalau tak nak berhenti berkumur pun boleh. Teruslah baca. Tapi aulanya kita bersihkanlah daripada najis. Sunatnya kita bersihlah. Maklumnya. Dan demikian lagi dihubungkan dengan Quran pada haram menyentuh dan menanggung. Bukan. Dan demikian lagi dihubungkan dengan Quran pada haram menyentuh dengan anggota yang kena najis, kitab hadis dan tiap-tiap namu yang muazzam dan tiap-tiap ilmu syar'i dan barang yang iaitu alat bagi demikian itu. Dan demikian lagi tadi dia katanya haram, apa dia? Haram mana yang najis? Menyentuh menanggung yang anggota kena najis, mana tadi? Tadi itu dia katanya baris yang keempat tadi itu, dan haram menyentuh Quran dengan anggota yang kena najis. Kan? Tadi dia kata begitu. Tadi sebut Quran saja. Baris yang keempat tu haram menyentuh Quran dengan anggota yang kena najis. Begitu. Maka di sini pula dia kata dan demikian lagi dihubungkan. Dihubungkan bukan makna sambung di sini. Dihubungkan ini diserupakan, disamakan. Dihubungkan ini diserupakan, disamakan. Pada hukum lah. Diserupakan, disamakan pada hukum. Dihubungkan dengan Quran, ini diserupakan dengan Quran, disamakan dengan Quran. Sama di mana? Dihubung pada haram, pada hukum haram menyentuh dengan anggota yang kena najis. Dihubungkan kitab hadis. Kitab hadis. Maklumlah kitab hadis haram juga menyentuh dan menanggung, pegang dengan tangan yang najis. Dengan anggota yang najis. Contohnya kalau nak junjung kat kepala tu ada najis, tak boleh menjunjung. Kalau kat tangan tu ada najis, maka tak boleh nak sentuh, nak pegang lah. Walaupun bukan Quran tapi kitab hadis. Maka dan tiap-tiap nama yang muazzam. Tiap-tiap nama muazzam, nama Allah, nama Nabi. Walaupun bukan Nabi Muhammad, Nabi yang sebelum padanya, Nabi Adam, Idris.
Itu nak pegang, nak menyentuh dengan anggota yang najis tak boleh kesemuanya. Dan tiap-tiap ilmu syar'i ini, tiap-tiap kitab ilmu syar'i, kitab hadis, kitab fiqh, kitab tafsir, kitab apa dia lagi, tasawuf, kitab ilmu syara'. Kitab ilmu syara' itulah tiga ilmu yang kita maklum tu. Fiqh, apa dia? Fiqh, tasawuf, usuluddin, tambah lagi kitab tafsir, tambah laginya kitab hadis dan lain-lain lagi. Dan barang yang iaitu barang tu alat bagi demikian itu bagi ilmu syar'i. Dan barang iaitu barang rajak situ alat barang tu ilmu dan barang yakni ilmu-ilmu yang iaitu ilmu-ilmu tu alat bagi demikian itu bagi ilmu syar'i. Maknanya ilmu alat. Mana kitab ilmu syara' seperti kitab fiqh, kitab usuluddin, kitab tafsir, kitab hadis, kitab tasawuf dan kitab-kitab alat. Kitab-kitab ilmu alat seperti ilmu nahwu saraf, ilmu balaghah, apa tu usulul fiqh, qawaid fiqh, mustalah hadis, usul tafsir, berbagai-bagailah kesemuanya. Walaupun kitab nahwu saraf sekalipun dikatakan ilmu alat bagi ilmu syar'i, maka tak boleh tu walaupun tak haram dengan sebab berhadas. Walaupun tidak haramlah kitab hadis, kitab tafsir, kitab mana-mana sekalipun tak haram kita menyentuh, kita menanggung dengan sebab kita berhadas. Tetapi waktu anggota tangan kita tu kena najis, haram kita menanggung, kita menyentuh dan pegang, tak boleh kesemuanya. Sebab nak menghormatkan. Itulah. Sebab tu nak belajar kitab tu kena bagi hormatlah kitab. Dan dibawa ke negeri kafir. Dan haram. Dan haram juga dibawa kepada negeri kafir. Dan dibawa haram dibawa. Bawakan Quran itulah, bawakan mishaf Quran kepada negeri kafir. Kita berada dalam negeri Islam, lepas tu nak pergi kepada suatu negeri yang mana dekat sana tu orang kafir, maka haram kita bawa Quran bersama dengan maknanya apabila kita nak musafir pergi kepada negeri kafir, jangan bawa lah. Jangan bawa Quran. Jangan bawa Quran sebab kalau bawa tu adalah hukumnya haram. Adalah hukumnya haram. Tapi kait sekira-kira takut jatuh pada tangan kafir. Ni tepat haramnya begini. Bukan haram semata-mata. Bukan haram semata-mata bawa mishaf Quran masuk dalam negeri kafir tu, bukan. Kalau biasanya adatnya begini, kalau kita bawa Quran masuk ke dalam negeri kafir, dia akan rapas. Dia akan merapaskan Quran. Jadi Quran tu termasuk dalam tangan dia lah. Jatuh dalam tangan dia lah. Kalau macam sekarang, bebas kan, bawa lah Quran tu nak masuk negeri mana-mana, mereka walaupun orang kafir sekalipun, negeri kafir sekalipun, mereka tak ganggu benda tu. Maka itu bolehlah kita nak bawa sekarang. Sekiranya kalau dah maklum katanya negeri ini dia haramkan masuk Quran ke dalam negeri dia,
Maka apabila kita nak masuk tu, nak masuk ke negeri dia tu, ia akan cek kat beg kita, kat badan kita, sekiranya kalau ada Quran, dia akan rapas. Kalau sampai tahapnya begitu, maka haram. Maka haram kita bawa Quran nak pergi kepada negeri kafir itu haram. Sekiranya kalau sekira-kiranya takut, adatnya biasanya begitu, dah maklumnya begitu. Tapi kalau sekarang tu bebas, dia tengok Quran tu, dia tak ganggu dah benda tu. Jadi boleh kita nak bawa. Lagi pulaknya selamat daripada jatuh ke tangan orang kafir. Maka itu tak mengapa. Itu tak mengapa kita nak pergi ke mana-mana, nak pergi ke China, ke Jepun, ke mana-mana, negeri kafir tu. Lepas tu kita nak bawa Quran, itu sekarang tu selamat, maka tak mengapalah sekarang. Yang kata haram tu kait tadi, sekira-kira takut bimbang jatuh Quran, masuk Quran pada tangan orang kafir. Situ. Tengok suasana lah. Macam mana. Selamat tak mengapalah. Dan makruh membakar yang tersurat atasnya Quran, melainkan jika kuasa hendak meliharakan, maka tiada makruh. Sikit lagi. Dan makruh membakar yang disurat, yakni suatu yang disurat atasnya, atas suatu Quran. Walaupun mishaf sendiri, kita katanya ini sebuah Quran, artinya satu keping surat, masalah satu kertas tu kita tulis ayat Quran. Maka makruh kita bakarkan. Semata-mata nak bakar tu makruh. Semata-mata nak bakar, semata-mata bakar tu makruh. Tetapi melainkan jika qasad hendak memeliharakan. Contohnya kita katanya ini sebuah Quran, sebuah mishaf Quran, lepas tu dah makan di anai, jadi maknanya dah dah lama, jadi kita nak baca dengan nak guna dia baca pun dah tak selesa. Sebab dia dah lama, nanti terkoyak nanti apa, jadi kalau kita tak bakar tu jadi terbiar, kena terbiar tepi kat dinding, jadi nampak macam satu tak hormat juga pada dia. Lalu tu kita nak buang kat bekas sampah pun tak boleh. Maka kita bakar untuk nak lepas daripada kena najis, kena apa tu, tu boleh lah. Contohnya waktu kita belajar tu ada tulis-tulis ayat Quran kat kertas masalan. Lepas tu nak simpan tu banyak sangat. Nak simpan tu banyak sangat. Nak buang, kalau nak buang betul-betul begitu mesti kena buang kat tempat sampah, lagi haram. Maka untuk nak jaga dia, nak selamatkan dia, nak meliharakan dia daripada jatuh dalam najis, daripada tak dihormatkan, kita bakar tu boleh, tidak makruh. Biasanya mishaf Quran tu makan di itu anai itulah. Maka tinggal ada separuh ke masalan, buka tengok, kita lama tak buka tengok tu dah separuh dimakan, penuh dalamnya, maka kita buang dia, kita bakar boleh lah, untuk nak meliharakan dia. Tidaknya lebih hormat kalau kita bakar. Maka itu tidak makruh. Dia katanya, maka jika tak sempat nak baca, start lagi tanya balik. Apa dia? Malaikat jika qasad melihara, maka tiada makruh. Tidak makruh nak bakar. Begitulah. Kemudian kita akhir pada kata dan haram mencari kertas yang tersurat atasnya Quran dengan tiada hajat memeliharakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستعلم كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرد علينا وافتح لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima kasih, Baba. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Baba hanya sikit Baba. Ya. Soalan yang saya tulis tu ada berlaku orang kafir dia berkata Al-Quran, dia insah dan dia masuk Islam. Jadi bolehkah kita bawa orang ke negeri kafir kalau untuk tujuan itu? Tak jelas. Saya ada kala orang kafir masuk Islam kerana terbaca Al-Quran yang ada terjemahan. Jadi boleh tak kita niat bawa Quran ke negeri kafir untuk tujuan itu? Supaya ada orang boleh terbaca dan mungkin dia boleh masuk Islam. Jadi tak jelas. Soalan tak jelas. Begini Ustaz, Ya. ada kala orang kafir dia masuk Islam kerana dia terbaca Al-Quran. Ada beberapa kes lah. Kalau kita bawa Quran ke negeri yang kafir kerana untuk tujuan itu, masih haram ke lagi? Tak jelas Pak. Tak jelas. Baba, nanti saya tanya lain kali Baba. Ya. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.